ada tak dalam Islam, adakah perislami dan sebagainya? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang diraikan Ustaz Fairuz, Ustaz Hanif, tuan-tuan sekalian, abang-abang, kakak-kakak. Baik. Dalam isu ni biasa ditanya kepada almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Maka Tuan Guru baca ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu, kawinlah kamu, ma qabalakum, mana-mana yang kamu senang, yang kamu suka, minan nisa, daripada kalangan orang perempuan, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4, fa in khiftum, kalau kamu takut, alla ta'dilu, tak boleh nak buat adil, fawahidah, maka kawinlah satu sahaja. Ini ayat yang arwah Tuan Guru baca. Maka Tuan Guru kata, apa makna fankihu ma taba dekat sini? Kawinlah dengan mana perempuan yang kamu suka, yang kamu senang. Jawapan dia, perempuan tu mesti kita dah kenal, mesti kita dah biasa suka dengan dia, mesti kita dah biasa bertemu dengan dia, dah tengok rupa dia, yang menyebabkan kita rasa senang dan selesa dengan dia, baru Allah kala kahwin dengan dia. Jangan salah faham berkaitan dengan ada orang tengah. Jangan mudah tangkap macam yang dibuat-buat, ditunjulkan kepada kita. Tak kenal kepala ekor apa semua, tahu-tahu kahwin, timbul. Sama sahaja, kahwin masa kita tengok, kita kenal pun akan timbul masalah. Kahwin tak tengok pun timbul masalah juga. Jadi arwah Tuan Guru kata, mana boleh tak ada perasaan cinta sayang sebelum kahwin. Mesti kena ada. Sebab ada perkataan taba dekat situ. Kahwinlah mana-mana perempuan yang kamu senang. Mana boleh kita nak senang dengan dia kalau kita tak bisa syok dekat dia? Kita pergi kedai, kita duk jumpa Amoy. Kita pergi sini, kita duk jumpa Cikaro. Bagus memang duk ada. Tapi kita rasa nak kahwin dengan dia lah. Tak ada. Pasal apa? Aku tak kenal hang, tak cinta apa kat hang pun, tiba-tiba aku nak rasa syok nak kahwin dengan hang. Pasal apa pula? Jadi Allah bagi tahu kata, kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang senang, yang kita suka, yang selesa, yang rasi dengan kita. Maknanya sebelum kahwin, dia dah ada rasa syok, dia dah ada rasa cinta, dia dah ada berkenan, dia dah timbul benda tu. Cuma, bila Quran sebut, jangan tinggal ayat Quran yang lain. Sebab Allah buat dalam ayat yang lain, surah An-Nur pula. Tadi surah An-Nisa. Surah An-Nur Allah kata apa? La taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan was. Surah Al-Isra. Sorry. Al-Isra. La taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina. So jangan semua orang pakai ayat tadi, oh ni Allah bagi boleh duduk syok, boleh duduk cinta apa semua, tapi lepas tu buat zina. Kenapa nak ambil hak yang tu tinggal hak yang ni? So sekarang apa tujuannya Quran bagi kat kita? Quran nak bagi dekat kita satu border, boundaries. Yang ni sampai sini, yang ni sampai sini. So nak main-main dalam kawasan tengah-tengah tadi tu. Jangan lari, jangan sampai berzina dan jangan sampai tak reti apa. Sebab banyak yang saya jumpa, maafkan saya kalau mungkin Ustaz Anik boleh kenal yang lain, banyak yang saya jumpa di kalangan orang marhain macam kita. Saya tak mau syarah ke hangpa semua macam kita ni Tok Wali.
Orang marhain macam kita, yang mana yang saya kenal, yang mai duk habaq kat kita kata, oh saya ni tak kenal apa, tahu-tahu saya terus kahwin dengan dia sebab saya percaya tak ada orang nak bercinta apa sebelum kahwin, yang ni semua tak betul apa semua. Bila mai lama-lama duk cerita tu, kita tengok cara cerita macam nak bagi sedap hati lah. Sebab hampa bukan duduk dekat Saudi. Hampa duduk dekat Malaysia, hari-hari kita dimomokkan dengan benda ni. Hampa punya jiwa tak boleh nak lari daripada benda tu. Jadi saya mai nak bagi tahu dengan kata apa? Ya, dalam agama memang habaq dekat kita. Agama kita yang cantik, yang mulia ni dia habaq. Ya, ada benda yang kata cinta sebelum kahwin kena syok kat perempuan tu apa semua. Ada. Tapi batas dia, jangan berzina. Jangan kata zina, hampir zina pun jangan. Jadi apa batas yang kita nak kena draw, apa yang kita nak kena lukis macam tadi, umur 28 sampai 80 tu, macam mana kita nak draw? Drawing yang pertama sekali yang kita nak buat. Pertama, jangan tinggal persiapan nak sampai 28 tahun tadi. Apa dia? Kena pergi menuntut ilmu. Bila kita sibuk menuntut ilmu, insya-Allah masa kita dah tertolak dah. Sebab nak menuntut ilmu kena siap, kena mandi, kena makan, kena bergerak, kena musafir, kena sampai tempat, kena kuliah, balik, makan. So masa kita dah didak dah dekat situ. Dah didak. Kita dah kurang dah untuk nak terjebak dengan benda-benda yang pelik-pelik. Sambung, balik pula apa pula? Sibukkan dengan kawan-kawan, pi bersukan, pi main, pi bagi kuat tubuh badan. Ni pinggang ni nanti bila kahwin nak pakai banyak. Ni jangan duk gelak saja. Kalau tidak, maafkan saya lah. Kalaulah yang ni tak important, hampa jangan bohong pasal apa? Ubat-ubat kuat banyak duk ada jual tepi jalan. Tapi satu benda je yang tak ada orang tak berani buat lagi. Apa dia? Ubat kuat semua orang berani buat. Ubat berani tak ada siapa berani buat lagi. Makan ubat tu berani terus dengan bini. You nak kata apa? Kata. Pukul lah. Nak kahwin tengok. Mana ada orang berani buat. Ubat berani mana ada? Ubat kuat ada? Ubat berani mana ada? Baik. Abang, kakak yang saya raikan sekalian, bila saya sebut tadi, bukanlah saya dengan Ustaz Hanif dan Ustaz Fairuz yang terbaik yang ada depan sini. Tapi untuk anda, Ustaz Hanif antara contoh yang bagus yang ada. Ustaz Fairuz antara contoh bagus yang ada. Saya cuma nak bagi tahu kata, lukislah jalan cerita hidup cinta hampa sendiri. Tak perlu ada orang lain nak mai tumpang, nak mai lukis untuk hamba. Macam mana hampa duk tengok dalam TV sekarang yang orang duk buat, itu cerita mereka. Hampa punya hidup sejarah, hampa mesti ada benda yang hampa nak share dengan anak-anak hampa. Hampa mesti ada benda yang hampa nak cerita ke anak hampa. Maka lukis dan lakarlah jalan cerita hidup cinta hampa elok-elok. Supaya bila kita nak cerita esok dekat anak pinak kita menjadi salah seorang ayah atau bapa. Ingat hadis yang mula saya baca tadi, kita akan jadi mak bapa yang boleh guide anak-anak kita untuk jalan macam ni. Jangan sampai anak kita terpaksa cari orang lain pula untuk nak dapatkan macam mana panduan hidup nak dapat keluarga. Sedangkan mak bapa dia ada. Aku nak hampa jadi orang yang macam tu. Hampa boleh cerita ke anak hampa macam mana cantiknya jalan cerita cinta hidup hampa. Hampa boleh guide anak-anak hampa. Hampa boleh bagi tahu dekat dia, mak nak cerita kat hang ni macam mana laki yang rupa macam ni, macam mana laki yang perangai macam ni. Mak nak cerita kat hang sebab macam ni ada, yang ni ada, yang ni ada. Bapak pula habaq kat anak laki, hang kena tahu perempuan ni macam ni. Yang pertama sekali hang kena minta maaf dulu. Apa dia? Hang buat salah ke tak buat salah, minta maaf saja. Depa jenis macam tu. Kalau depa bagi jatuh cawan pecah, kalau kita bagi jatuh cawan pecah, mereka hingat kat kita seminggu. Bang, contoh pasu ni. Katalah pasu ni duduk kat tengah-tengah ni. Kita buat apa kan ni, tolak meja ni, rebah jatuh, peram pecah. Ni bapak nak cerita kat anak ni. Jatuh pecah. Pecah-pecah tu, bini kita dengar. Jemai, bang, bunyi apa tu? Tak ada apa. You duduk tengah situ, tak apa. Ni tak ada apa kan apa. Elok kita duduk kutip serpis-serpis tu. Dia mai. Loh, pasu yang beli kat Mesir tu lah. Bukan boleh duduk dapat dah. Kedai tu tutup dah apa, dah kena serang hari tu, perang apa. Dia beletiak kita minta maaf yang ni, I tak sengaja apa, kita pun duduk kutip. Ni retak sikit je, I boleh bohgam. Bohgam pun tak sama. Dia kata lagu tu. Mana ada retak-retak duk nampak. You boleh bagi hilang retak-retak tu. Lepas tu kita kata, boleh lah, retak ni senang lah. Boh sikit ni, apa nama lilin ke apa kita bakar sikit, dia nampak cantik.
Tak apalah kalau retak tu je boleh ni. Retak hati air lagu mana? Tengok benda ni berkecai, dia duduk beletak kat kita. Lepas tu benda ni tak ada dah atas meja. Bila orang main rumah kita, dia kata, tu dia lah, ni dulu meja ni cantik, ada pasu atas ni. Tak tahulah siapa bagi pecah, dia buh kita pula. Depan tetamu. Dia buh kita. Seolah-olah macam roh pasu ni duduk terbang dalam rumah tu. Jadi macam tak habis-habis. Cuba kalau dia pula bagi pecah. Dia langat-langat prom jatuh. Kita pula, yang bunyi apa tu? Tak ada apa. Kita pun main-main. Lah, pasu hak kita beli kat Mesir ni. Lah, bukan sengaja, tak nampak pun. Selalu duk rempur, dia tak jatuh apa semua. Dia dah bagi alasan. Lepas tu kita pun buat ayat macam dia pula. Kita buat ayat macam, tu dia, you duk kira lagu tu. I yang beli, you tahu tak? Dulu dia ada 3-4 pasu. I pilih pasal you suka. I pilih benda ni apa semua. Kita duk kata tu, lalai dia kata, you jangan duk cakap lagu tu. You bagi I rasa bersalah. Kita akan kata apa? Minta maaf yang. Kita minta maaf. Dia bagi pecah pasu, kita minta maaf. Pasal tu ada satu orang bapa, anak dia main abang dia. Pak oi, saya nak kahwin. Pak dia kata, hang minta maaf kat aku. Anak kata, pasal apa pula? Hang minta maaf kat aku. Pasal apa pula? Lebih baik hang minta maaf kalau nak kahwin. Dia kata, Pak minta maaf. Aku nak ajak kat hang, esok bila hang kahwin dengan bini hang kena minta maaf walaupun hang tak buat salah. Awak bapak tu dia boleh cerita pasal apa? Pasal dia ada satu jalan cerita cinta dia yang bagus yang dia boleh ajak anak dia. So aku nak hampa jadi macam tu. Mak bapak yang ada tanggungjawab. Yang cerita, dia bukan sekerat hari ni saja untuk hampa dan hampa dengan isteri hampa 2 orang aja sampai ke sudah. Tak, hampa akan ada anak pinak yang hampa akan didik dan bangunkan mereka. Sebab itu doa yang hampa selalu baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, sambung. Wa ja'alna lil muttaqina al-imama. Apa dia? Ya Allah, jadikan aku bagi isteri pasangan aku ni penyejuk mata kami, dia dengan anak-anak, dan jadikan anak kami pemimpin orang bertakwa. Ingat, senang nak bentuk pemimpin orang bertakwa. Mana ada orang paksa kita baca doa tu, kita baca sendiri. Sebab tu aku sebut lagi sekali, semua anak-anak yang ada di sini, abang-abang, kakak-kakak, hampa deserve untuk dapat pasangan yang baik. Hampa deserve, dah tulis dah, hampa deserve untuk dapat keluarga yang bagus, yang baik. You have to work for it. Petua dah bagi dah. Saya ulang balik sebagai kesimpulan. Boleh Boleh bagi kesimpulan Yang pertama, Ustaz Anip bagi tahu, qada dan qadar di dalam bab bercinta, jangan ingat yang kata, Ustaz, Allah ni, jodoh ni ketentuan Tuhan ke? Tak perlukah kita cari? Ataupun yang kita cari itu bukan Tuhan punya pilihan ke? Hang cari ke, hang tak cari ke, yang mana yang hang boleh, yang tu tetap qada Allah kat atas hang. Yang kedua, tu dah bagi tahu dah tadi. Yang kedua, saya ambil tadi. Saya bagi tahu, abang, kakak, nak kahwin, 2 soalan. Pertama, bila nak kahwin? Yang kedua, bila nak mati? Cuba tengok lukisan plan kehidupan kita. Tolong isi elok-elok. Orang perempuan, 2 soalan. Apa dia yang soalan kedua tadi? Apa dia? Orang perempuan nak kahwin berapa kali? Don't take life very simply and funny. Hidup ni bukan macam orang duk buat lawak dalam radio pagi-pagi duk buka. Boleh tanya semua orang lama-lama, buka balik buku ilmiah berkaitan dengan radio dan sebagainya. Benda mula pagi-pagi yang kita nak dengar bukan gelak tawa. Benda pagi-pagi yang kita nak dengar benda yang membina semangat kita. Sebab itu hari ini, sebab banyak sangat gelak, Imam Al-Ghazali ada sebut dalam kitab. Banyak sangat kita duk dengar gelak apa semua. Kita take life easily and simply, and kita take life for granted. Bila jadi macam tu, bila ada problem kat kita akan rujuk kepada ustaz-ustaz. Sedangkan benda yang kita dah cakap hari tu, kata jangan buat benda macam ni. Don't take life for granted. Kita buat take life for granted. So, saya tak mau hampa jadi macam tu. Okay? Jangan bagi suasana bentuk kita. Hukum hakam Allah yang kena bentuk kita.